A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ahlan wa sahlan pada semua pelajar-pelajar tingkatan 2 Madrasah Al-Masriyah. Jadi insya-Allah kita memulakan muqaddimah pembelajaran Al-Mufiqqah. Jadi insya-Allah pada tingkatan 2 ini para pelajar tingkatan 2 akan mempelajari bab dalam Al-Mufiqqah berkenaan dengan beberapa jenis hukum muamalah yang dibenarkan di dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh yang demikian Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan, telah membenarkan, telah mengharuskan beberapa jenis perniagaan ataupun transaksi muamalah yang dibenarkan di dalam hukum syarak. Baik, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai permulaan muqaddimah bab muamalah ini, kita nak mengetahui apakah hukum jual beli. Baik, lihat pada paparan yang disediakan. Dari sudut syarak, jual beli itu maknanya menyerahkan atau memindahkan kuasa memiliki sesuatu benda oleh penjual kepada pembeli dengan ada gantinya yang diizinkan oleh syarak. Yang dimaksudkan dengan ada gantinya itu adalah suatu pembelian itu mestilah digantikan sama ada dengan harga yang berbentuk duit, sebagaimana transaksi kita pada hari ini yang kita menggunakan duit sebagai alat untuk membeli sesuatu. Ada juga pada zaman dahulu transaksi keuangan itu berlaku dengan menggunakan emas perak. Ada juga pada zaman dahulu transaksi tersebut menggunakan sistem pertukaran, iaitu sistem barter secara suka sama suka yang diizinkan oleh syarak. Bermaksud sesuatu pemilikan tersebut boleh ganti pemilikannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak, iaitu beberapa cara di dalam muamalah yang tidak dibenarkan oleh syarak, seperti mencuri. Mencuri, harta tersebut berpindah milik tetapi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak, dengan cara merompak, dengan cara merampas dan sebagainya. Jadi yang kita nak pelajari dalam hukum muamalah ini adalah beberapa jenis jual beli yang diizinkan oleh syarak. Maka hukum jual beli mengikut ulama fiqh itu hukum asalnya adalah harus sah yang halal, sah dan halal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di awal tadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, apa sahaja jenis jual beli yang tidak ada unsur riba, yang tidak ada unsur penindasan, yang tidak ada unsur yang diharamkan di dalam Islam, maka dibenarkan oleh Islam. Jadi Islam memberi kebebasan kepada umat manusia untuk memilih cara bagaimanakah mereka nak bermuamalah. Sama ada bermuamalah dengan cara belian secara terus, sebagai contohnya belian secara tunai, ataupun sebagai contoh belian secara tempahan yang disebut sebagai bai'us salam. Baik, pada hari ini kita akan melihat rukun-rukun umum di dalam syarat jual beli, sama ada belian secara tunai ataupun belian dengan harga tertangguh, iaitu dengan
limpahan dan sebagainya, pada asasnya ia adalah merupakan suatu jual beli. Baik, jual beli, rukun jual beli yang pertama iaitu orang yang berakad, iaitu penjual dan pembeli. Penjual mesti rela barang yang dijual ataupun dia sendiri yang menjual barang tersebut, dan pembeli sebagai orang yang akan kabul menerima barang tersebut ataupun orang yang berkehendak kepada pembelian tersebut. Manakala syarat yang kedua, barang yang diakadkan, iaitu harga dan barang ataupun benda yang dijual. Benda yang dijual tersebut mesti ada barang tersebut. Bukan hanya cakap sahaja, tetapi barang tersebut tidak ada semasa berlaku pembelian tersebut. Dan yang ketiga adalah sirah. Sirah ini bermaksud lafaz, iaitu ijab dan qabul di antara pembeli dan penjual, ataupun di antara wakil pembeli ataupun dengan wakil penjual. Baik, merujuk kepada perkataan sirah, ijab dan qabul, bukan sahaja berlaku terjadi pada akad jual beli, juga terjadi pada akad-akad yang lain. Dalam bab urus niaga dan nikah cerai ada 3 kata-kata bahasa Arab yang selalu digunakan, iaitu yang pertama sirah, merujuk kepada lafaz, ijab iaitu orang yang membeli, dan qabul orang yang menerima. Sirah itu maknanya rupa bentuk perkataan. Setiap akad jual beli tersebut ada sirah ataupun lafaz yang tersendiri. Kalau kita nikah dalam urusan nikah kahwin pun ada lafaz dan sirah nikah kahwin tersebut yang tidak sama dengan akad yang lain, akad jual beli. Sirah itu maknanya rupa bentuk perkataan. Ijab itu maknanya lafaz yang menunjukkan sebab kepada memberi, iaitu penjual. Yang melafazkan lafaz ijab ini adalah daripada penjual. Manakala qabul itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada menerima, iaitu orang yang membeli barang tersebut, yang disebut sebagai pembeli. Baik. Hendaklah berlaku jual beli itu di antara penjual dengan pembeli dalam keadaan mereka saling redha meredai. Jika tidak ada redha meredai, contohnya dipaksa seseorang itu membeli barang tersebut sedangkan dia tidak mahu menjualkan barang tersebut, ataupun pembeli itu dipaksa untuk membeli barang tersebut tetapi dia tidak berkehendak sebenarnya untuk membeli barang tersebut, maka di sini tidak adalah yang dinamakan sebagai jual beli, dan jual beli itu tidak sah dari sisi syarak. Baik, jadi asal masalah jual beli ataupun nikah kahwin berdasarkan kepada keredaan daripada kedua-dua pihak, iaitu pembeli redha dan penjual pun redha di atas apa yang mereka akadkan, apa yang mereka akan lafazkan terhadap jual beli tersebut, di atas barang tersebut. Tetapi perkara redha itu adalah tersembunyi dalam hati. Dari itu hendaklah diambil kira dari percakapan lafaz ataupun tulisan ataupun isyarat. Sekiranya seseorang itu dipaksa tetapi dia tidak menyatakan,
maka jual beli itu tetap berlaku, tetapi tidak dikira sebenarnya. Baik, di sini kita akan melihat beberapa contoh lafaz jual beli, sama ada lafaz ijab dan lafaz qabul. Sebagai contoh yang dinyatakan di dalam buku idaman penuntut ini, pada jilid yang kedua, apabila disebut oleh penjual, seperti contoh, saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5, iaitu ijab namanya, iaitu lafaz yang memberi maksud dia ingin melepaskan barang tersebut, iaitu dia ingin melepaskan buku tersebut kepada seseorang yang akan mengkabulkan, yang akan menerima pembelian tersebut. Baik, kita melihat pada contoh lafaz qabul daripada pihak orang yang membeli. Apabila disebut oleh pembeli, saya beli buku ini dengan harga RM5, maka itu adalah merupakan lafaz qabul yang dilafazkan oleh pembeli barang tersebut. Ataupun boleh saja disebut dengan makna yang sampai maksud kepada tujuan jual beli tersebut. Sebagai contoh, disebut di dalam kitab ini, sebagai contoh lafaz tersebut boleh juga disebut oleh penjual, saya jual buku ini dengan harga RM5. Maka jawab si pembeli, saya beli, dengan tidak disebut benda yang dibeli dengan harga pun memadai menunjukkan si pembeli redha terhadap apa yang disebut dan menerima apa yang disebut oleh penjual tersebut. Maka sudah memadai untuk dilakukan transaksi pertukaran daripada barang tersebut kepada pembeli. Maka disebut oleh penulis buku ini juga, bila telah dilakukan ijab dan qabul dengan sedemikian itu, maka sahlah jual beli sekalipun dilakukan dengan gurau-gurau. Sebenarnya apabila telah berlaku ijab qabul, walaupun si pembeli dengan si penjual dalam keadaan bergurau, maka sebenarnya transaksi tersebut telah sah di sisi syarak. Dan sekiranya ia dilakukan secara main-main saja, kata penulis kitab, kesalahan jika dilakukan disebut secara mengejek-ngejek yang sedemikian itu tidak sah beli, kerana perkataan itu disebut tidak memfasatkan maknanya. Selain daripada itu, kita melihat beberapa lafaz sirah ijab dan qabul yang membawa maksud untuk memiliki barang tersebut dan memindahkan barang tersebut, yang juga dikira
sebagai berlaku ijab dan qabul di antara pembeli dan penjual. Termasuk dalam jumlah kata ijab, termasuk di dalam jumlah ini bermaksud ayat yang menunjukkan kepada penjual ijab, iaitu benda yang pertama sebagai contoh, benda atau barang ini bagi anda dengan harga RM5 seumpamanya. Disebut satu persatu dengan ada barang yang hendak dijualnya, ataupun disebut dengan lafaz saya permiliki benda ini kepada anda dengan harga RM5. Dia menunjukkan kepada barang tersebut dan kepada harga tersebut. Ataupun disebut oleh si penjual, saya berikan benda ini iaitu barang tersebut kepada anda dengan harga RM5, iaitu makna berikan di sini dengan maksud jual kepada orang yang ingin membeli, iaitu lafaz ijab daripada si penjual. Maka beberapa contoh lafaz qabul daripada orang yang membeli, iaitu si pembeli. Boleh dinyatakan kepada si penjual dengan lafaz saya terima benda ini dengan harga RM5, ataupun saya redalah benda ini dengan harga RM5, ataupun disebutkan saya ambillah, iaitu bermaksud saya belilah benda ini dengan harga RM5, ataupun saya memilikilah benda ini dengan harga RM5, ataupun dengan perkataan-perkataan lain yang memberi maksud dia menerima pembelian tersebut daripada si penjual. Maka sahlah ijab dan qabul itu di sisi ulama fiqh. Baik, kata ulama fiqh lagi, boleh sahaja didahului qabul itu daripada ijab. Kebiasaannya ijab qabul, tetapi boleh saja qabul itu mendahului ijab, seperti mana disebut oleh si pembeli saya beli benda ini dengan harga RM5, kemudian barulah disebut oleh penjual saya jual benda ini dengan harga RM5. Kata ulama fiqh sah juga lafaz sirah seperti itu yang didahului lafaz qabul daripada lafaz ijab. Biasanya di dalam jual beli dan akad-akad yang lain didahului ijab daripada qabul, tetapi boleh juga dan sah didahului qabul daripada ijab. Misalnya kata pembeli, anda jual kepada saya buku ini dengan harga RM5. Jawab si penjual, saya juallah kepada anda. Maka sah juga menurut ulama fiqh akan lafaz ijab dan qabul yang berlaku di antara si pembeli dengan si penjual tersebut. Jadi wallahu a'lam bishawab. Sampai sini saja sebagai mukaddimah bab kita yang pertama, iaitu pada tingkatan 4 akan mempelajari berkenaan tentang beberapa muamalah yang diharuskan oleh syarak. Wallahu a'lam bishawab. Qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.